Selamat datang ke siri serambi kajian MyHIUX. MyHIUX adalah sebuah persatuan yang mempromosikan bidang interaksi manusia dan komputer di Malaysia. Untuk menyertai sebagai ahli profesional atau sebagai pelajar universiti, boleh rujuk link dalam description. Pada hari ini, kita ada Muhammad Hidir yang merupakan pelajar PhD dari UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, yang akan menceritakan tentang kajian PhD beliau. Muhammad Hidir kini telah tamat Viva dan dalam proses untuk menghabiskan PhD. Apakah kajian yang Hidir lakukan untuk PhD? Okey, terima kasih Dr. Hanif. Untuk pengetahuan Dr. Hanif, tajuk kajian saya adalah pembangunan kerangka konsepsi reka bentuk e-pembelajaran berasaskan pendekatan peringatan persuasif. Jadi terdapat dua kata kunci utama yang mendasari kajian tesis saya, iaitu e-pembelajaran dan juga peringatan persuasif. Saya memfokuskan kepada sistem e-pembelajaran yang berkonsepkan MOOC atau Massive Open Online Courses, iaitu sistem open learning. Dan sistem ini sebenarnya digunakan oleh seluruh pelajar di Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Manakala peringatan persuasif pula merupakan salah satu prinsip dalam teknologi persuasif, iaitu sebuah teknologi yang dibangunkan untuk mengubah sikap pengguna tanpa paksaan. Jadi dalam kajian tesis saya cuba membangunkan sebuah kerangka konsepsi reka bentuk e-pembelajaran berasaskan pendekatan peringatan persuasif untuk mengubah sikap pengguna, iaitu pelajar, bagi meningkatkan penglibatan mereka dalam penggunaan sistem open learning. Kenapakah Hidir melakukan research ini? Apakah motivasinya untuk research ini? Okey. Oleh kerana bilangan pengguna yang tinggi, pedagogi sistem e-pembelajaran berkonsepkan MOOC ini berbeza dengan sistem e-pembelajaran biasa kerana pelajar lebih berdikari dalam pembelajaran mereka berikutan nisbah pensyarah pelajar yang sangat besar. Berdasarkan permasalahan ataupun isu yang diperolehi daripada kajian lepas, terdapat kajian-kajian yang melaporkan peningkatan kadar keciciran terhadap penggunaan sistem e-pembelajaran berkonsepkan MOOC ini adalah tinggi, khususnya menjelang akhir kursus. Jadi terdapat juga kajian yang mendapati kebarangkalian kadar keciciran adalah tinggi pada seawal 2 minggu pertama pelajar mendaftar kursus. Dan beberapa penyelidik menyatakan bahawa teknik peringatan mampu membantu pelajar menguruskan masa pembelajaran dengan baik. Dan teknik peringatan ini sekaligus mampu mengurangkan tekanan dalam masa yang sama, meningkatkan tahap pencapaian akademik pelajar. Jadi bagaimanakah kajian Hidir ini dilakukan? Okey. Terdapat 6 kajian yang dilakukan dalam proses membangunkan serta menilai kerangka konsepsi reka bentuk pembelajaran berdasarkan pendekatan peringatan persuasif ini. Dan kajian satu, saya mulakan dengan kajian satu, iaitu kajian satu merupakan kajian kuantitatif yang dilakukan menggunakan instrumen MSLQ, iaitu Motivated Strategies and Learning Questionnaire, yang untuk mengenal pasti faktor motivasi dan strategi pembelajaran yang berupaya meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Dan kajian ini melibatkan 40 orang pelajar yang diminta untuk mengisi borang soal selidik secara dalam talian. Dan kajian 2 pula merupakan kajian kualitatif melibatkan 2 orang pakar e-pembelajaran dan juga pereka kandungan sistem open learning untuk mengesahkan hasil kajian 1. Dan seterusnya kajian 3 adalah kajian yang melibatkan pakar reka bentuk bagi memetakan faktor motivasi dan strategi pembelajaran dengan prinsip persuasif yang digariskan dalam model pembangunan reka bentuk persuasif oleh Oyners. Dan kajian 4 pula merupakan kajian penilaian heuristik yang dilakukan oleh 3 orang pakar yang terlibat pada kajian 2 dan 3 untuk mengenal pasti elemen yang perlu ditambah baik pada sistem open learning. Dan kajian 5 pula merupakan kajian kuantitatif yang dilakukan untuk mengenal pasti persepsi pengguna, iaitu pelajar, terhadap sistem open learning sedia ada. Dan hasil kajian 1 dan kajian
5 ini menjadi asas kepada pembangunan kerangka konsepsi reka bentuk e-pembelajaran berasaskan pendekatan peringatan persuasif. Dan akhir sekali, kajian 6 merupakan kajian penilaian, iaitu kajian ini menggunakan metod campuran melibatkan pelajar iaitu pengguna akhir untuk menilai kerangka konsepsi yang telah dibangunkan. Baik, bolehkah Hidir ceritakan secara ringkas tentang penemuan kajian yang dilakukan ini? Okey. Hasil daripada 5 kajian ini mendapati faktor motivasi dan iaitu masa dan persekitaran pembelajaran merupakan faktor yang mampu mempengaruhi pencapaian akademik pelajar, dan elemen reka bentuk yang masih boleh ditambah baik pada sistem open learning adalah elemen peringatan. Setelah mengimplementasikan ciri-ciri peringatan pada sistem open learning menggunakan kaedah email, peningkatan kadar penyiapan tugas yang ketara dilihat iaitu sebanyak hampir 80%. Dan hasil ini menunjukkan kerangka yang dibangunkan ini mampu meningkatkan penglibatan pelajar dalam penggunaan sistem e-pembelajaran berkonsepkan MOOC iaitu sistem open learning. Okey. Jadi apakah impaknya ataupun apakah maknanya penemuan kajian Hidir ini? Okey, seperti saya katakan tadi, memandangkan nisbah pensyarah dan pelajar yang besar dalam penggunaan sistem e-pembelajaran berkonsepkan MOOC, pelajar akan lebih berdikari dalam pembelajaran mereka. Oleh itu, penting untuk pembangun sistem dan pereka kandungan untuk bekerjasama bagi mengenal pasti faktor motivasi dan strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan penglibatan pelajar. Dalam masa yang sama, membangunkan sebuah sistem dengan ciri-ciri yang mampu mengubah sikap mereka tanpa paksaan. Jadi dalam kajian tesis ini, saya membangunkan sebuah kerangka konsepsi yang dapat digunakan untuk memfokuskan kepada dua elemen tersebut. Okay, terima kasih Hidir. Untuk pengetahuan penonton, Hidir merupakan ahli pelajar kepada MyHCI UX. Jadi sekiranya ada pelajar yang lain ingin menceritakan tentang kajian, bolehlah hubungi MyHCI UX. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Hidir kerana sudi menjadi tetamu kita pada kali ini.